Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, ya, dapat kita meneruskan lagi pembelajaran kita. Kita sambung lagi sesi PDPR kita ini. Alhamdulillah, kita pada minggu ini kita masuk kepada topik yang seterusnya, ya. Kita dah bahaskan pada sesi-sesi kelas yang lalu sehingga Ad-Darsul Ashir, tajuk yang ke-10. InsyaAllah pada hari ini kita masuk pula kepada Ad-Darsu Al-Hadi Ashara, ya, pembelajaran tajuk yang ke-11. Ya, tajuk yang ke-11 yang akan kita bahaskan pada hari ini adalah berkenaan dengan tajuknya Hubbur Rasuli sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, ya, hubbur rasul, kecintaan rasul, ini rasul kita sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, kepada umatnya. Tajuk ini membicarakan betapa sayangnya, betapa cintanya, bukti kecintaan nabi kepada kita. Bukan cinta kita saja kepada nabi, tapi nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyayangi kita, kita ini sebagai umatnya, insya-Allah, ya. Dalam kitab buku teks kita pada muka surat 151, okey. Kita masuk kepada muka surat 152, ya. Di sini istami', dengarkan perkataan-perkataan kalimah yang akan disebutkan selepas ini, wakarrir, dan ulang, supaya kita mahir dalam sebutan, ya. InsyaAllah tajuknya berkenaan dengan min mu'jizatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya. Min, di antara mu'jizatin nabi, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antara mukjizat Nabi, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini banyak, ya, banyak sehingga beratus-ratus sebenarnya ada mukjizat Nabi. So di antaranya, ini antara mukjizat Nabi yang besar, yang agung. Okey, yang pertama dia apa dia mukjizat Nabi? Al-Quranul Karim. Ini adalah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar sekali, mukjizat Al-Quranul Karim. Tak ada nabi lain, rasul yang lain yang dapat Al-Quranul Karim ini. Inilah mukjizat yang paling besar sekali, ya, yang mana mukjizat Al-Quran ini dia kekal sehingga hari kiamat. Dia tak akan hilang, tak akan pupus, dan tak akan terpesong. Tak ada orang yang boleh mengubah isi kandung Al-Quran itu. Itulah dia mukjizat yang terpelihara sehingga hari kiamat, yang kita boleh dapat lihat, kita boleh baca sampai ke hari ini. Okey. Mukjizat yang kedua apa dia? Insyiqaqul qamari. Insyiqaqul qamari, ya, terbelahnya bulan. Ada peristiwa kan bagaimana bulan itu terbelah dua, turun sehingga masuk ke dalam lengan baju baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh baca kisah itu kan, terbelahnya bulan. Ini antara mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, nuzulul matari bidu'aihi. Ya, nuzulul matari bidu'aihi. Nuzulul matar, turunnya hujan, bidu'aihi, dengan doanya. Ya, jika baginda Nabi doa supaya hujan turun, maka akan turunlah hujan itu. Kalau contoh sebagai satu tempat itu, kalau baginda Nabi datang, tempat itu berada di kawasan yang sangat panas, lama tak hujan, kemarau. Jika baginda Nabi doakan, maka turunlah hujan itu. Ini antara mukjizat Nabi. Kalau kita doa belum tentu turunnya hujan lagi kan. 2-3 hari baru nak turun hujan. Ini berkat baginda Nabi, insya-Allah. Kalau baginda Nabi doakan tempat itu turun hujan, maka akan turunlah hujan. Okey. Yang keempat, mukjizat Nabi yang keempat di sini adalah at-ta'amul qalil yushbi'u al-'adad al-katsir. Ya, at-ta'amul qalil yushbi'u al-'adad al-katsir. At-ta'am, makanan, al-qalil, yang sedikit. Makanan yang sedikit, yushbi'u, mengenyangkan. Boleh mengenyangkan al-'adad al-katsir. Al-'adad, bilangan, al-katsir, yang banyak, ya. Makanan yang sikit boleh mengenyangkan bilangan yang ramai. Ini mukjizat Nabi. Kalau contoh, kalau ada sebuku, sekeping saja roti, tapi boleh mengenyangkan ramai orang. Ini ada berkat baginda Nabi SAW. Kabar baginda Nabi yang kalau ada suatu kisah tu kan, ada dalam satu periuk tu ada kuah macam kari gitu kan.
Sikit je sebenarnya, boleh makan untuk 2-3 orang saja. Tapi kalau baginda Nabi yang cedokkan bagi orang, cukup untuk berpuluh-puluh orang makan dengan kenyang. Ini mukjizat. Cedok lagi, cedok lagi, cedok lagi. Tak habis-habis. Itu apa namanya? Berkat mukjizat Nabi. Okey. Yang kelima, Faydanu Bi'ril Hudaybiyah. Faydanu Bi'ril Hudaybiyah. Faydan ni maksud sebenarnya banjir kan. Faydan ni maksudnya melimpah. Melimpah-limpahnya air di dalam Bi'ril Hudaybiyah. Dalam telaga Hudaybiyah. Ada satu kisah tu. Apa namanya? Perigi tu air dia banyak membuak-buak. Melimpah-limpah air. Sehingga orang ramai boleh dapat air daripada situ. Boleh baca, boleh cari kisah ni. Apa nama? Tentang kisah perigi telaga Hudaybiyah. Dan yang keenam, nubu'ul ma'i baina asabi'ihi. Ya, nubu'ul ma'i baina asabi'ihi. Nubu' ni apa? Terpancar, terpancutnya al-ma' air baina di antara asabi'ihi, jari-jarinya. Di celah-celah jari Nabi ini terpancarnya, terkeluar air. Ini siapa boleh buat ni kan? Keluar daripada celah-celah jari ni boleh keluar air. Ni mukjizat Nabi. Waktu tu ada peristiwa berlaku tak ada air untuk ambil wuduk. So baginda Nabi buat begini, keluar air cukup untuk semua para sahabat waktu itu untuk ambil wuduk. Keluar air yang suci. Ada orang kata ini antara air yang paling suci, yang paling mulia, air yang keluar daripada tangan Nabi itu. Mengalahkan air Zam-Zam. Ada kisah dia lah itu kan. Okay, itulah dia antara mukjizat-mukjizat Nabi kita. Dengan Al-Qurannya, terbelahnya bulan, makanan sikit tapi boleh kenyangkan ramai orang, terpancut air daripada celah-celah jari. Dan banyak lagi mukjizat baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat ini adalah satu keistimewaan, satu kelebihan untuk para rasul. Kita tak ada mukjizat. Kalau ada pun daripada manusia biasa, kita panggil dia karamah. Kemuliaan. Ada kelebihan-kelebihan tertentu. Kita panggil karamah. Kita tak panggil mukjizat. Okay, mukjizat hanya untuk baginda Nabi. Okey, seterusnya muka surat 153. 153 ada satu perbualan yang berkenaan dengan tajuk Hubbur Rasuli sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, kepada umatnya. Apa? Perbualan, dialog di antara dua orang. Amun, bapa saudaranya bersama dengan anak saudara dia, Marzuki. Amun, bapa saudara, Marzuki, anak saudara dia lah. Okey. Amun, bapa saudara dia ni, tanya kepada anak saudara dia, si Marzuki ni, apa dia kata? Ya Marzuqi, wahai Marzuqi, hal ta'rifu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ummatahu hubban aziman. Wahai Marzuqi, hal ta'rifu, adakah kamu tahu, anna Rasul, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbu, mencintai, menyayangi ummatahu, umatnya, hubban aziman, dengan cinta yang sangat besar. Ya, bapa saya dia tanya, Marzuki, kamu tahu tak baginda Nabi ni dia sangat sayang kepada umat dia tu. Umat dia ni kita lah. Ini umat Nabi Muhammad ini. Dengan cinta, dengan kasih sayang yang sangat besar, yang azim, yang besar. Bukan sikitnya sayang Nabi pada kita. Kamu tahu tak Marzuki? Marzuki kata, Naam ya ammi. Ya, maksudnya dia tahulah, Marzuki tahu. Wahai ya ammi, wahai bapa saudaraku. Marzuki ni tahu yang baginda Nabi sayang kepada umat dia. Bayang bagi lana, dan semestinya lana, bagi kita, seharusnya bagi kita, ka ummatihi, sebagai umatnya. Kita ni sebagai umatnya, umat Nabi Muhammad perlu apa? An naqtadiya bihi wa naltazima bisunanihi. An naqtadiya bihi. Untuk kita mengikuti dengannya. Naqtadi, kita mengikuti baginda Nabi. Kalau betul kita ni tahu yang baginda Nabi sayang kat kita, jadi kita kena buat apa? Jadi kita sebagai umatnya kena naqtadiya bihi. Kita mengikuti dia. Ikutlah baginda Nabi. Wa naltazima bisunanihi, dan melazimi sunnahnya. Kita ikut baginda Nabi dan kita melazimi segala sunnah Nabi. Apa yang Nabi buat, kita
cuba untuk lakukan. Itu baru betul. Kalau kita betul-betul tahu baginda Nabi sayang kat kita, apa yang perlu kita buat? Apa perlu kita balas balik? Ta'amal haqqan ma qulta ya bunayya. Haqqan, benar. Ma qulta, apa yang kamu katakan. Ya bunay, wahai anak. Betul lah kamu kata tu. Kalau kita perlu ikut baginda Nabi, kita perlu melazimi sunnahnya. Wa hadza dalilun ala hubbina lahu. Dan inilah dalil, bukti ala hubbina. Apa nama? Ke atas kecintaan kita lahu kepadanya. Baginda Nabi sayang kat kita, jadi kita balas pun kita sayang balik kepada baginda Nabi. Bagaimana kita nak tunjukkan sayangnya kita kepada Nabi itu? Kita ikut sunnah dia, kita melazimi apa yang baginda Nabi lakukan. Ini pula bukti dalilun ala hubbina, bukti ke atas kecintaan kita kepadanya. Marzuki pula tanya kepada bapa saudara dia, ma alamatu hubbur rasuli li ummatihi ya ummi, ma alamatu, apakah tanda hubbur rasul, cintanya baginda rasul li ummatihi kepada umatnya, ya ammi, wahai bapa saudaraku. Kalau kita cinta kepada baginda Nabi, buktinya apa? Buktinya kita perlu ikut dia, perlu ikut melazimi sunnahnya. Itu bukti itu kita tunjukkan kecintaan kita kepada baginda Nabi. Tapi apa pula tandanya, buktinya baginda Nabi ni cinta pula kepada kita, kepada umatnya. Kata Amun, alamatuhu kathiratun. Tanda-tandanya banyak, pelbagai banyak sebenarnya tandanya baginda Nabi ni betul-betul cinta umat dia. Ya marzuqi, wahai marzuqi, wa minha, dan di antaranya, di antara bukti-bukti yang baginda Nabi sayang pada umat dia adalah أن يسأل النبي الله الشفاعة لأمته يوم الحساب. Di antaranya apa dia? أن يسأل النبي, telah memohon baginda Nabi Allah, kepada Allah, baginda minta kepada Allah الشفاعة, syafaat li ummatihi, kepada umatnya, yaumal hisab, pada hari perhitungan di akhirat kelak. Itu antara bukti baginda Nabi ni betul sayang kepada umat dia. Dia minta kepada Allah supaya boleh dapat bagikan syafaat kepada umat dia. Untung kita jadi umat Nabi Muhammad ni. Kita boleh dapat syafaat daripada baginda Nabi. Marzuki pun dia pun berselawatlah kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab antara cara kita bagaimana nak dapatkan syafaat Nabi itu, perlulah banyak berselawat kepada baginda Nabi supaya kita selalu ingat akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itulah dia. Okey, tengok tepi kotak ni sikit, ada sifatun Nabi al-wajibah. Sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, bagi Nabi. Yang 4 yang kita dah tahulah, as-siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Itu sifat wajib bagi Rasul. So dekat baginda Nabi pun ada juga empat-empat perkara ni pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua rasul perlu ada sifat ini. Okey. Itu dia muka surat 153. Seterusnya kita lihat kepada muka surat 154. 154 pula berkenaan dengan tarkib. Satu ucapan yang boleh kita ungkapkan, boleh ucapkan bila kita nak mendoakan kejayaan kepada seseorang, mendoakan kebaikan, dimudahkan segala urusan kepada seseorang, kita ucapkan apa dia? Bitaufiq wan najah. Ni satu ucapan yang kita nak mendoakan supaya orang tu berjaya. Selalu kan dalam kertas periksa pun kadang-kadang ada juga kita jumpa. Last sekali, bawah sekali, soalan takhir, bawah sekali ada tulis bitaufiq wan najah. Maksudnya dengan taufik dan najah, dan juga kejayaan. Taufik ni kemenangan jugalah, kemenangan dan kejayaan. Kita nak berdoa kepada orang itu supaya dia dapat kemudahan dan kejayaan. Okey, tengok contoh perbualan dia antara dua orang sahabat, Luqman dengan Zaid. Luqman bagi salam, Assalamualaikum ya Zaid. Zaid jawab, Waalaikumsalam ya Luqman. Luqman tanya, min aina jikta ya zamili? Min, daripada aina, daripada mana? Jikta, kamu datang. Ya zamili, wahai sahabatku, si Zaid ni. Zaid jawab, jitu min maktabatil madrasati. Jitu, saya datang min maktabatil madrasah, daripada maktabah, perpustakaan sekolah. Dia baru balik. Zaid ni baru balik daripada perpustakaan sekolah. Luqman tanya lagi,
Madza fa'alta hunaka? Madza fa'alta hunaka? Apakah fa'alta yang kamu lakukan hunaka di sana? Kamu buat apa dekat dekat pustakaan tu? Buat apa tadi? Zaid jawab, Aqra'u kitab at-tarikh al-islami wa uraji'u as-sirah an-nabawiyyah. Aqra'u, saya membaca kitab at-tarikh al-islami. Saya membaca buku tarikh sejarah, tarikh sejarah al-Islami, buku sejarah Islam. Wa uraji'u, dan saya mengulang kaji as-sirah an-nabawiyah, mengulang kaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi library, dia pergi baca buku sejarah Islam dengan buku sirah Nabi. Tu tengok contoh buku tepi ni kan, buku tentang sirah Nabi, sirah an-nabawiyah. Bolehlah cari buku kalau nak baca tentang sirah Nabi kan. Kemudian Luqman tanya, mata yakunu al-imtihanu? Mata, bilakah yakunu, berlangsungnya al-imtihan, peperiksaan? Bila periksa? Zaid jawab, al-imtihanu sayakunu ba'da salasati asabi'a. InsyaAllah, ud'ullaha li. Al-imtihanu, peperiksaan, sayakunu, akan berlangsung. Sa ni akan ya. Dia mata yakunu, bila berlangsungnya. So, Zaid jawab, sayakunu. Maksudnya akan. Peperiksaan akan berlangsung ba'da salasati asabi', selepas 3 minggu. Salasah 3, asabi' minggu. Maksudnya 3 minggu lagi lah nak periksa. InsyaAllah. Udu'allaha. Doakanlah kepada Allah li, untuk saya. Doakan pada Allah li, bagi saya. Doakan saya lah. Periksa lagi 3 minggu ni. Doalah sama-sama kita berjaya. Luqman pun sebut bitaufiq wan najah. Bitaufiq wan najah ni pun salah satu bentuk doa lah tadi kan. Dia mendoakan kejayaan kepada si Zaid. Maka Zaid pun sebut jazakallahu khairal jaza. Ini pun salah satu ucapan terima kasih. Selain kita sebut syukran, ya wa afwan, boleh juga kita nak ucap terima kasih, kita sebut jazakallah khairal jaza, ya, jazakallah, moga Allah membalas kamu khairal jaza, dengan sebaik-baik pembalasan. Orang doa kat kita, kita pun cakap moga Allah balas pada kamu sebaik-baik pembalasan, balasan yang baik lah. Luqman pun jawab jazana wa iyyaka, ya, jazana, moga Allah balas kepada kita, wa iyyaka, dan kepada kamu. Okey, itu dia. Bitaufiq wan najah. Nak sebut, nak doa kebaikan, kejayaan pada seseorang. Okey. Tengok tepi ni sikit ada al-mudadat. Perkataan berlawanan. Khairun, baik. Lawan dia syarrun, buruk. Baik lawannya buruk. Khair lawan dia syar. An-najah, kejayaan. Lawan dia al-fashalu, kegagalan. Ba'da, selepas. Qabla, sebelum. Okey, itu mudadat, perkataan berlawanan. Okey, seterusnya kita lihat kepada muka surat 155. 155 pula al-hikamu wal amsal, ya, kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah kita hari ini adalah laula murabbi ma araftu rabbi. Laula al-murabbi ma araftu rabbi. Lau, jika, la, tidak, al-murabbi, kerana guruku, ma araftu, aku tidak kenal, rabbi, Tuhanku. Salah satu kata-kata hikmah yang besar yang menunjukkan kepada martabat seorang guru, seorang pendidik itu sangat tinggi martabat dia, yang perlu kita hormati, yang perlu kita kenang jasa dia. Laula murabbi ma araftu rabbi. Jika tidak kerana guruku, maka aku tidak kenal Tuhanku. Maksudnya guru ini adalah yang mendidik, yang mengajarkan kita supaya kenal dengan Tuhan kita. Kita tahu daripada kecil sehingga besar, dialah yang mengajar kita, daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar manfaat ilmu dan sebagainya. Dan murabbi yang terbesar, yang teragung adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang mengajarkan kita tentang Islam ini. Kalau dia tidak menyampaikan dakwah, tak menyampaikan Islam, bagaimana kita nak kenal Islam ini yang membawa kita kenal kepada Tuhan kita, ini Allah Subhanahu wa taala. Tengok tepi ni kan, dia kata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini
Huwa, dialah al-murabbi al-azim, murabbi, pendidik, guru al-azim yang agung. Dialah yang mengajar segala kepada kepada umat dia daripada sahabat yang bawa sehingga ke hari ini kita dapat kenal Islam. Okey. Satu kata-kata hikmah yang sangat besar, sangat tinggi maksud dia. Tengok apa yang kata bawah ni. Ayyuhal ikhwah, wahai kawan-kawanku, akrimu al-muallima, muliakanlah guru-gurumu. Inna fihim, sesungguhnya pada mereka, pada guru-guru ini, as-salah, ada kebaikan, wal barakah, dan keberkatan. Ingat, guru yang mengajar kita ini, dalam kita kena muliakan mereka sebab pada mereka lah ada kebaikan dan keberkatan. Dia yang mengajar ilmu kepada kita. Apa lagi dia kata? Lasna ahadan bidunihim. Lasna ahadan. Kita bukanlah siapa-siapa. Kita ni bukanlah siapa-siapa. Tak ada apa pun bidunihim tanpa mereka. Sebabkan mereka mengajar kita. Besar nanti ada jadi doktor, ada jadi apa namanya peguam, ada yang jadi Perdana Menteri, ada sebagainya. Semua atas jasa guru yang mengajar. Kalau dia tak mengajar, tak mencurahkan ilmu, tak akan kita jadi besar sebagai orang yang berjaya. Kama qala al-hukama, seperti mana kata orang cerdik pandai, laula murabbi ma'araftu rabbi. Jika tidak kerana guruku, maka aku tidak kenallah Tuhanku. Ini lebih-lebih lagi pada guru yang mengajar agama ini. Mengajar agama ini lebih khusus pada mengenal Tuhan kita, mengenal agama kita. Okey, itulah dia. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Okey. Okay, seterusnya kita lihat kepada 156. Putar 156, istami' wa ajri al-hiwar. Dengarkan dan lakonkan perbualan ini. Dengar perbuat sebutan satu-satu, setiap kalimah itu pasti betul. Okey, apa dia? Ini ada dua jenis dialog. Situasi yang pertama, hiwar di antara Arif dengan Abid. Arif dengan Abid, dua orang sahabat ini. Dia orang apa namanya? Arif bertanya kepada Abid, "Ya Abid, wahai Abid, hal ta'lamu? Adakah kamu tahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a al-ghanama, memelihara, mengembala kambing." Abid, kamu tahu tak baginda Nabi ni dulu dia kerja dia mengembala kambing. Ra'a, memelihara ataupun mengembala. Al-ghanam, kambing. Gambar tepi dengan kambing kan. Abid jawab, "Araftu ya Arif." Saya tahu wahai Arif. Wa huwa, dan dia baginda Nabi ini yuhibbu, suka, akla lahmihi, memakan dagingnya. Abid ni tahu, dia kan bagi tahu kat Arif, saya tahu Arif, baginda Nabi ni memelihara kambing. Dan baginda Nabi ni yuhibbu, suka, akla lahmihi, makan dagingnya. Baginda Nabi suka makan daging kambing. Salah satu makanan kegemaran baginda Nabi adalah makan kambing. Okay. Arif kata lagi, bal kana tajiran aydan. Bal, bahkan kana, baginda adalah tajiran, seorang peniaga, seorang pedagang. Aydan juga, bukan setakat melihara kambing je, tapi baginda Nabi ni juga sebagai peniaga. Kan pernah ada kisah dia dengan bapa saudaranya, dia pergi ke Syam, niaga, bawa barang-barangan Siti Khadijah, bawa untung yang besar, yang banyak. Bagaimana apa yang baginda Nabi buat dengan untung-untung yang banyak tu? Wa yatasaddaqu min rabhi tijaratihi lil fuqara. Baginda Nabi bukan dapat untung banyak disimpan untuk dia. Wa yatasaddaqu, dia mensedekahkan, mendermakan, menginfakkan min, daripada rabhi tijaratihi, rabhi, keuntungan, tijaratihi, perniagaannya, lil fuqara, untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Baginda Nabi ni seorang peniaga dan keuntungan itu bukan untuk diri dia seorang saja, tapi dia sedekah daripada keuntungannya itu untuk orang fakir miskin. So apa kata Abid? Fala budda lana, maka semestinya ke atas kita al-iqtida, mengikuti bi'amalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semestinya kita sebagai umat dia mengikut amal perbuatan Nabi. Baginda Nabi mensedekah, banyak bersedekah, maka kita pun banyak bersedekah. Kita nak ikut. Kalau nak ikut baginda Nabi jadi peniaga, kalau nak ikut juga kita nak jadi peniaga, silakan, boleh. Baginda Nabi pernah melihara kambing, kita nak ikut juga, boleh, silakan. Di situ ada erti kenapa baginda Nabi ni
jadi pengembala kambing. Bukan lembu, bukan unta, ada sebab dia tu. Boleh cari. Itu dialog pertama. Dialog yang kedua, Khalilah dengan ustaz dia. Khalilah kata, Ya Ustazi, wahai ustazku, lau samahta, izinkan saya. Dia nak bertanya, Khalilah nak bertanya dengan ustaz dia, Mal hayawanatu allati tumkinu ri'ayatuha. Mal hayawanat. Apakah haiwan-haiwan, apakah binatang-binatang allati yang tumkinu, boleh ri'ayatuha, kita peliharanya. Apa binatang kita boleh pelihara? Kan semua binatang boleh pelihara. Pelihara buaya, boleh ke? Tak boleh kan? Apa binatang yang kita boleh peliharanya? Ustaz dia jawab, Adidatun ya Khalilah. Pelbagai. Maksudnya ada banyak wahai Khalilah. Banyak binatang boleh kita pelihara. Wa minha, dan di antaranya, antara binatang yang boleh kita pelihara apa dia? Al-baqaru wal-ibilu wal-khailu. Di antaranya apa? Al-baqar, lembu. Bawah ni lembu. Wal-ibilu, dan unta. Boleh pelihara unta. Siapa nak bela unta? Wal-khailu, dan juga kuda. Ni boleh pelihara. Nak bela apa nama, lembu ke, kerbau ke, unta ke, kuda ke, itik, ayam boleh. Pelbagai banyak binatang boleh kita bela kan. Dia Khalilah tanya, Hal yumkinu an na'kula lahmaha ya ustaz? Hal yumkinu, adakah boleh an na'kula, untuk kita memakan lahmaha, dagingnya, ya ustaz, wahai ustaz. Dah kita pelihara, kita bela, boleh ke kita makan daging dia? Tak dijawab apa? Kulluha rizqun wa ni'matun minallah. Kulluha, semuanya, semua yang kita bela ini, rizqun adalah rezeki, wa ni'matun, dan juga nikmat, minallah, daripada Allah. Maka fakuli lahmaha washrabi halibaha wala tusrifi. Itu pesan kata ustaz dia. Dah kita, semua ni yang kita bela ni nikmat daripada Allah. Fakuli, maka makanlah lahmaha, dagingnya. Washrabi, dan minumlah halibaha, susunya. Susu unta ke, susu kambing ke, susu lembu ke. Boleh minumlah. Wala tusrifi, dan jangan kamu membazir. Ambil sekadar yang kita perlu. Jangan kita membazirkan apa rezeki, nikmat yang Allah bagi kepada kita. Okey, itu dia. Muradifat, tapi ini muradifat perkataan seerti. Ta'lamu, mengetahui, seerti dia. Ta'rifu. Tajirun, penjual, sama seerti dengan ba'i'un. Al-iqtida'u, mengikuti, seerti dengan al-imtisalu. Adidatun, yang banyak, sama seerti dengan kasiratun. Okey, itu dia. Okey, yang seterusnya, 157. Okey, 157 berkenaan dengan an-nizamus sauti. Apa nama, salah satu bentuk-bentuk dalam kita nak memahirkan kita dalam sebutan kita. Dia dah sebut, dah belajar dah tajuk-tajuk sebelum ni kan. Kalimatun fiha al-harakatut tawilah. Kalimah yang ada padanya harakat yang panjang. Dia perkataan dia perlu ada panjang sebutan dia. Kalimatun fiha al-harakatul qasirah. Kalimah yang ada padanya harakat yang pendek. Kita sebut secara pantas, tak perlu panjang. Saya sebutkan je di sini. Boleh tengok perbezaan dia. Warna merah ni, yang dia warnakan huruf warna merah ni adalah sebutan yang perlukan pada sebut panjang. Al-Azizu, beza dengan Al-Izzu. Ar-Ra'ufu, Ar-Ra'fatu. Al-Habibu, Al-Hubbu. Lagi Al-Azimu, Al-Azamu. Kelima, As-Salahu, As-Sulhu. Keenam, Yahtaju, Al-Hajju. Yatawalla, tengok kan, merah tu. Yatawalla, Al-Waliyu. Bezakan di situ ya, sebutan dia panjang dan pendek di situ. Boleh tengok dalam ayat pun kita boleh tengok cara nak sebut panjang pendek tu kan. Innallaha huwal aziz. Innallaha huwal aziz. Sesungguhnya Allah dialah yang maha perkasa. Kedua, An-Nabiyyu Muhammadun Habibullah. An-Nabiyyu Muhammadun Habibullah. Habib itu panjang kan. Nabi Muhammad adalah Habibullah, kekasih Allah. Yang ketiga, Nuzhirul hubba
lirrasuli daiman. Nuzhiru al-hubba lirrasuli daiman. Nuzhiru, kita menzahirkan al-hubba, kecintaan, lirrasuli, bagi rasul kita, daiman, sentiasa. Yang keempat, hadhil ummatu ta'ishu muta'awinina. Hadhil ummatu ta'ishu muta'awinina. Hadhil ummah ini, ta'ishu, hidup, muta'awinin, saling bertolong, saling tolong menolong. Yang kelima, al-hirsu ala sunanin nabiyil karimi matlubun. Al-hirsu, menjaga, ala sunanin nabi, menjaga ke atas sunnah-sunnah nabi, al-karimi, yang mulia, matlubun, adalah dituntut. Dan yang keenam, as-salahu yuaddi ila mahabbatin nasi. As-salahu, kebaikan ini, yuaddi, membawa, ila, kepada mahabbatin nabi, kasih sayang manusia. Okey, itulah dia berkenaan dengan kalimah harakah tawilah dengan harakah qasirah. Boleh faham ya di situ. Ya, rasanya cukup sekadar itu untuk pertemuan kali ini. InsyaAllah kita sambung pada sesi yang akan datang ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.